Seterusnya, antara tumpuan negeri di Bawah Bayu, penduduk terjejas banjir terima bantuan kerajaan negeri. Perinciannya bersama Rosilawati Asik. Silakan. Ya, Farhatul, setakat 4 petang tadi, 78 penduduk daripada 27 keluarga di Beaufort ditempatkan di pusat pemindahan kekal PPK Selangor. Ketika ini, proses pemindahan penduduk masih dilaksana oleh agensi terlibat. Hujan berterusan di bahagian hulu sejak beberapa hari lalu mengakibatkan 28 kampung di daerah itu dilanda banjir. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin dalam kenyataan memaklumkan 9 sekolah terjejas banjir di 5 daerah. Daripada jumlah itu, 6 sekolah tidak beroperasi hari ini, termasuk SK Mempagar dan SK Suasa di Beaufort. 4 sekolah lagi masing-masing di Kota Belud, Tenom, Tambunan dan Ranau. Kebajikan penduduk terjejas banjir yang tidak berdaftar di Pusat Pemindahan Sementara di Nabawan April lalu mendapat perhatian kerajaan negeri. 894 penduduk terlibat menerima bantuan melalui Yayasan Kebajikan Sabah. Bantuan berupa wang tunai RM200 dan bakul makanan ini disampaikan Adu Nabawan, Datuk Abdul Ghani Yassin. Setinggi-tinggi penghargaan khususnya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor, Ketua Menteri Sabah yang juga merupakan pengurusi Yayasan Kebajikan Sabah yang dapat meluluskan permohonan kita untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini. Terima kasih kerajaan dan bantuan Ramon Rohino RM200. Mendapat bakul-bakul kanon, bahas, gula, itu sungai mineral. Jadi terima kasihlah kerajaan Nanak Ramon. Saya berterima kasih kepada Datuk Ghani, Ketua Menteri Kerajaan, dan kerana membantu kami membagi bantuan kami kena banjir. Walaupun kami tidak pendaftar PPS, kami dapat juga. Premis berisiko tinggi seperti bangunan awam dan kawasan kediaman padat penghuni perlu mengutamakan langkah-langkah keselamatan kebakaran. Ini penting bagi menyelamatkan nyawa dan mengurangkan risiko kebakaran. Perkara asas yang wajib dipatuhi, penyediaan alat pemadam api, pintu keluar kecemasan mencukupi, sistem penggerak kebakaran berfungsi dan laluan keluar yang jelas. Kita mau memastikan mana-mana pusat hiburan yang ada di daerah ini berada dalam keadaan selamat. Iaitu pengunjung kita ini, bila mereka berada dalam premis ini, mereka rasa selamat. Yang mana laluan keluar itu cukup, tidak dihalang, pencahayaan cukup sekiranya berlaku kecemasan. Beliau menyatakan demikian sempena jemputan pemeriksaan menghapuskan bahaya kebakaran MBK secara bersepadu peringkat zon Keningau. Kegagalan mematuhi syarat keselamatan bukan sahaja berisiko mengancam nyawa dan harta benda, malah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Lebih 20,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan sambutan Hari Malaysia peringkat negeri. Sambutan berlangsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu 16 September ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Kristina Liu yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan memberitahu persiapan sambutan kini siap sepenuhnya. Ia termasuk pentas utama, kawalan keselamatan serta susun atur persembahan. We hope that we were able to get all the people of Sabah, especially and the families, to come and celebrate this function. Khususnya keluarga yang ada di sini to attend the function together, because Malaysia Day is a big day for all of us. Sambutan bertemakan Malaysia Madani Rakyat Disantuni bakal dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor. Projek pembinaan pejabat baharu Majlis Daerah Putatan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Bernilai hampir RM5 juta itu, pejabat itu bakal meningkatkan mutu perkhidmatan awam di daerah berkenaan. Menteri Kerja Raya Dato' Insinyur Syahelmi Yahya memaklumkan pejabat baharu itu dijangka menjadi pusat pentadbiran yang lebih efisien dengan kemudahan moden.
Saya menyeru agar pihak kontraktor dan juga para juru perunding yang terlibat dalam pembangunan projek ini akan dapat memberi komitmen yang tinggi bagi memastikan projek ini dapat disiapkan mengikut jadual dan harga kontrak yang telah ditetapkan. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Pejabat Baharu Majlis Daerah Putatan. Konvensyen Antarabangsa Konsortium Universitas Borneo KUUB 2025 memperkukuh kerjasama serantau dalam pembangunan belia akademik dan industri. Fokus utama konvensyen termasuk memperluas pendedahan generasi muda terhadap wacana antarabangsa. Selain meningkatkan literasi kepimpinan serta membina jaringan strategik bersama tokoh akademik dan pemimpin belia rantau Borneo, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arif berkata, selaras aspirasi Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ, penganjurannya mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan modal insan, inovasi dan kelestarian alam sekitar. Demikian ucapannya dalam Majlis Makan Malam Alu-aluan Konvensyen Antarabangsa KUUB di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk Ruslan Muharram. Konvensyen KUUB 2025 berlangsung 5 hari hingga Jumaat ini, melibatkan penyertaan universiti dari Malaysia, Brunei dan Indonesia. Seiring perkembangan pendidikan global, Kementerian Pendidikan KPM komited memartabat sektor pendidikan dengan melaksana pelbagai inisiatif. Ini bagi memastikan sistem pendidikan negara memenuhi keperluan pendidikan semasa dan melahirkan modal insan berkualiti dan berdaya saing di peringkat global. Ketua Setiausaha KPM Datuk Dr. Aminuddin Hashim berkata, antara inisiatif dilaksana termasuk memodernkan kurikulum bermula tahun depan. Selain meningkatkan kemahiran digital dan memastikan prasarana yang kondusif. Sehubungan itu, warga pendidikan perlu memainkan peranan secara menyeluruh dalam menjayakan inisiatif tersebut. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2024 dan Jasamu Dikenang 2025 Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS. 336 anggota JPNS menerima APC, manakala 12 lagi menerima sijil persaraan. Sambutan Maulidur Rasul berupaya meningkatkan kefahaman agama sekaligus memperkukuh jati diri umat Islam dalam menghadapi cabaran masa kini. Adun dilantik Datuk Jafari Waliam menyatakan perkara itu ketika merasmikan sambutan peringkat Kampung Sinar Harapan di Sandakan. Lebih 100 penduduk kampung memeriahkan sambutan ini yang diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya berzanji, cukur jambul dan pertandingan bunga telur. Sempena sambutan ini, golongan asnaf turut disantuni dengan penyerahan bantuan bakul makanan. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rozilawati.